ini, iaitu kepada struktur motif. Bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Okay, basic dia. Ini adalah apa yang anda perlu faham. Dalam trading, anda tak tahu sebenarnya dia nak naik ke turun. Kita tak tahu. Dia boleh naik, dia boleh turun. Kita boleh katakan ini kerja 50-50. Betul tak? Tapi masalahnya bila kita katakan dia faktor 50-50, dia sama dengan apa? Sama ada price tu daripada satu level, dia nak naik ataupun turun, whether anda nak buy atau sell, bila anda katakan kemungkinan untuk dua-dua ni 50-50, itu tak boleh tau. Dia ungkapan yang macam ni, apa susah sangat trade? Kau enter je. Kalau kau enter tak naik, dia turun. Itu menjatuhkan hukum kepada trading tu. Faham tak? Don't say those words. Jangan sebut benda tu. Sebab itu boleh menyebabkan trading tu jadi sama dengan judi. 50-50. Chance. Binary. 1001. Faham tak? Dia tak boleh. Anda tak boleh katakan, the moment anda kata, oh ini tak apa, kalau dia tak naik, turun lah. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Trader tak boleh sebut benda tu tau. Faham? Trader tak boleh sebut benda tu. Sebab the moment anda katakan ini 50-50, the moment anda katakan 50-50, dia jatuh hukum. Jangan ambil mudah perkara ni sebab dia bahaya kalau anda sebut benda ni. Jadi ingat apa susah sangat trading kalau tak buy sell je kan. Kalau tak naik turun. Itu menjatuhkan hukum. Fikirkan apa saya sebut ni. Fikirkan apa yang saya sebut ni. Okey. Jadi untuk elakkan benda ni, di sinilah kenapa sebagai retail trader, anda first, ini adalah ciri-ciri yang ada dalam satu sistem. Anda kenal pasti sistem tu, adakah dia trading untuk market ranging ataupun market trending. Ini basic konsep kepada sistem. Anda nak identify. Yang pertama, sistem tu adalah untuk sideways market ataupun market trending. Ini benda asas yang anda kena tanya dalam anda belajar mana-mana lah. Teknik ni untuk trending market ataupun untuk sideways market. Tak kisah dia tengok sebatang candle ke, dia tengok apa, dia tetap akan identify, okay, macam ni kita buy, macam ni kita sell. Okay. Adakah dia untuk ranging atau trending market? So, anda kena tahu benda ni. Anda nak kenal pasti frekuensi anda trade. Sebabnya kalau anda trade ranging market, sideways market, atas sell, bawah buy, itu memerlukan entry yang banyak. Ini entry yang banyak. Entry banyak. Atas sell, bawah buy. Sebab ini banyak berlaku dalam market. Mostly, market dalam membuat range tau. Mostly, market adalah dalam bentuk pergerakan range. Ini yang kita nampak dalam market. Market mostly kebanyakan masanya dalam range market. Trending tak lama. Trending sekejap, turun balik, range. Itu market kita. Itu market yang kita nampak. Trending tak lama. Trending sekejap je, laju je. Trend sekejap je. Tapi bila dia ranging, wah lama. Okey? Jadi kenal pasti. Sebab itu akan menentukan apa yang sesuai kepada anda. Anda suka setiap masa nak masuk market, tak boleh nampak cat tekan. Anda payah nak trade trending market. Payah nak trade trending market. Sebabnya trending tak berlaku setiap masa. Anda kena terima benda tu. Ranging market, most of the time. Trending market, anda tak banyak entry. Entry tak banyak. Nombor 2. Okey. Apa setup sistem tu?
Kalau ranging, anda ambil dekat support and resistance. Support and resistance dekat extreme. Faham tak? Kalau kita ada sistem ranging, market tengah bergerak macam ni kan. Nampak dia naik. Okey, macam ni. Jadi kalau anda nak enter untuk, anda nampak ini sebagai established trend, sebagai established range. Jadi bila dia test kawasan sini dan anda nak ni, anda tak kisah yang dalam-dalam ni punya support resistance. Anda akan ambil support resistance yang dianggap sebagai terkini bagi price semasa. Okey, itu adalah untuk ranging market. Manakala untuk trending market, anda nak tengok last price. Sebab itu trending teknik, kalau anda menggunakan support resistance, dia tak berapa ngam tau. Berapa kali yang anda tunggu dekat support, dia pergi, dia turun balik dan dia tak sampai. Terutamanya kalau anda menggunakan yang macam ni. Kalau market tengah bergerak macam ni, yang kita tengah tengok sekarang ni. Yang kita tengah tengok sekarang ni, iaitu kepada contohnya US30. Contohnya, yang kita tengah tengok sekarang ni, kalau anda gunakan support resistance, anda nak tunggu kat mana? Sini. Sini support anda. Sini support. Sini support. Sini support. Yang major support, inilah turning point. Minor kat sini. Ini weak support. Kan? Jadi, kalau nak tunggu kat sini untuk dia long. Sebab itu saya tak gunakan support resistance. Dalam erti kata yang tradisional, bila kita bercakap mengenai trending market. Trending market. Okey, itu adalah antara elemen-elemen kepada satu sistem. Antaranya lah, ada banyak lagi. So, bila kita bercakap mengenai retail trading, ini adalah kenyataan yang banyak berlaku. Apabila market tengah ranging, disebabkan sifat seorang retail trader tu banyak nak entry. Banyak masa trading bila-bila, tak ada orang kawal. Duit aku nak masuk, aku nak keluar, suka hati aku. Sekejap. Saya tak nampak soalan-soalan ni. Baru nampak. Okey. Bukan tak kisah kali. Tapi pivot, Fibo, moving average juga adalah support resistance. Okey. Moving average. Saya tak katakan support resistance secara tradisional tu salah. Tak. Tapi dia susah nak kena. Kalau betul-betul market trending, dia susah nak ambil. Susah nak ambil. Susah nak balik-balik. Macam saya tunjukkan macam tu tadi. Macam US 500 ni. Susah dia nak ambil. Kalau kita ikut betul-betul support resistance, ini tempat dia. Bukan yang 3 ke atas ni. Kalau fikir betul-betul lah. Kan? Okey, balik kepada cerita ni. Mana dia? Okey. Saya tengah cerita apa tadi? Okey, balik kepada cerita ranging dengan trending market. The hard truth, kenyataan dalam dunia trading retail. Dalam dunia trading retail. Ramai trader, dia suka market yang macam ni. Dia suka market yang macam ni. Dia suka market yang trending, yang ranging, atas sell, bawah buy, atas sell, bawah buy. Ataupun yang breakout macam ni, ni macam ni, kita enter. Dia suka yang macam ni. Dia suka macam ni lah. Ini hard truth lah, hard kenyataan ni. Tapi mostly yang ini, iaitu market dalam ranging. Dan bila market dalam ranging, ini masanya trader-trader retail mostly akan dapat duit. Ini masanya. Atas sell, bawah buy, atas sell, bawah buy. Dan model ini
gagal the moment market buat breakout. Anda akan terkejut bila saya pun tak jangka benda ni tahu. Dan bila saya rapat dengan few brokers dulu statistik menunjukkan bahawa pada waktu inilah ramai yang akan hilang duit, yang rugi, drawdown tinggi ataupun kata lain MC adalah waktu ni. Bukannya waktu market sideways. Sepatutnya bila market trending, retail trader buat duit. Tapi kenyataan yang sedih adalah bila market trending, waktu tu retail trader hilang duit. Ini kenyataan yang sakit. Saya mula-mula tak percaya. Sampailah saya tengok nombor dia, sampailah some kawan broker dululah tunjuk benda ni. Dan dia konstan selalu berlaku. Setiap kali ada pergerakan besar, kita akan ada seorang dua trader yang buat duit banyak, tapi banyak majoritinya akan hilang duit. Pelik kan? Sepatutnya market trending kita ni sebabnya bila anda trade market sideways, ia memerlukan satu disiplin yang amat kuat. Yes, locking, hedging semua tu lah. The moment widening, MC juga. Sementara tu jiwa kacau. Saya tak percaya kepada hedging. Saya tak percaya kepada lock hedging. Sebabnya ada nampak benda merah dekat chart anda. Saya percaya kepada SL. Pakailah SL. Belajar disiplin. Belajar disiplin. Saya tak percaya kepada lock hedging ni. Selagi ada nampak benda merah kat chart anda, selagi tu jiwa kacau. Sampailah dia clear. Itulah cerita dia. Okey, balik ke cerita ni. Apa saya nak cerita tadi? Bila market sideways macam ni, ramailah buat duit. Dan bila market breakout, ni yang selalu jadi. Dia dah untung dekat sini, buy. Sell. Buy, sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. The moment dia breakout macam ni, trader yang tengah 7 kali TP ni, dia akan kata, kalau 7 kali tadi aku buy ataupun 4 kali tadi aku buy dan dia berjaya untuk dia kat sini ada float juga, dia naik balik. Kenapa yang 1 kali ni dia tak naik? Itu soalan. Itu yang kita cuba letakkan yang dalam dunia punya logik dalam trading. Tak dapat. Dan pada waktu dia naik macam ni, percayalah yang trader yang masuk sini tadi, dia akan masuk satu lagi. Tu banyak berlaku. Naik, turun balik, alamak. Kan? Dia naik balik, boleh tambah satu kat sini. Masa ni lah, akaun dia dah overexpose. Masa ni lah, akaun dia akan habis. Stop out waktu ni. Waktu ni lah kita akan nampak benda-benda ni. Anda stop out bukannya sebab teknik, Galih. Anda stop out sebab benda-benda macam ni. Bukannya sebab anda trade 1-2 instrumen sahaja ke, banyak instrumen ke, teknik bagus ke, teknik tak bagus ke. Anda stop out disebabkan oleh tak jaga duit. Itulah. Itu simple dia. Kita stop out bukannya sebab teknik. Kita stop out sebab tak jaga duit. Itu paling simple dia. So, apa yang kita perlu buat adalah trading ikut trend. Sebab kalau kita bercakap mengenai ranging market, maksimum dia pergi adalah dalam range berkenaan. Saya tak faham bila kita trade ranging market. Sebabnya kalau kita trade trending market,
Itu dipanggil sebagai line of least resistance. Maksudnya pergerakan tu tak kena kacau tau. Bila kita bercakap mengenai sideways market, kalau kita nak lukis support resistance, berhamburan support resistance dia. Tapi bila kita bercakap mengenai trending market, dia tak banyak support resistance dia. Dia separated. Faham tak? Dia separated. Nampak kat mana turning point market. Itu bezanya trading, market trending dan market ranging. Itu beza utama dia. So, to be successful, untuk berjaya, trade trending market. Anda cuma tunggu market trending. Dan apa yang dimaksudkan dengan trend? Apa dimaksudkan dengan trend? Jadi trend, kita ulang sikit apa yang kita cerita semalam. Trend adalah apabila kita nampak siri pergerakan. Kena ada siri, low, high, higher low, higher high. Untuk bull dan bear, high, low, lower high dan lower low. Itu adalah untuk trending. Lain daripada tu, market tak ada trending. Kalau market cuma macam ni je, itu bukan trending. Dia kena buat macam ni, lepas turun balik. Nampak? Satu structure, satu structure, satu structure. Barulah kita ada low high, higher low, higher high. Kalau dia setakat buat macam ni, tak ada apa-apa. Kalau dia buat macam ni, baru ada trend. Kalau ini saja, dia ke bawah tapi belum ada trend. The moment dia buat ini ada trend. Faham? Ini yang susah orang nak buat. Dan di sinilah gunanya Elliott Wave. Di sinilah saya gunakan Elliott Wave. Dalam Elliott Wave, struktur trending dibahagikan kepada 3 jenis. Pergerakan yang membawa trend dibahagikan kepada 3 jenis. Yang pertama dikenali sebagai motif. Pergerakan motif, trend. Yang ditandakan dengan menggunakan nombor, iaitu 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia ada syarat-syarat dia, A, B, C, D. Dia ada syarat-syarat dia untuk trend ni, ada syarat-syarat dia. Di mana ditandakan dengan nombor. Itu syarat-syarat dia. Ini adalah untuk motif. Ini adalah untuk motif. Dan syarat-syarat dia adalah yang pertama, wave 2 tak boleh pergi bawah wave 1. Itu syarat yang pertama. Wave 2 tak boleh pergi bawah wave 1. Syarat yang kedua, wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek, dia tak boleh paling pendek. Syarat dia yang ketiga, wave 4 tak masuk kepala wave 1. Itu 3 syarat asas dalam Elliott Wave. Itu 3 syarat asas dalam Elliott Wave untuk motif. Tak tahu. Lepas ni kita tengok satu-satu. Setiap wave tu dia ada lazim jauh mana dia pergi retrace. Besok kita tengok, hari ni kita tengok benda ni. Ulang kaji Dow. Saya sebenarnya tak peduli sangat Elliott Wave, Galih. Sebabnya ramai buat Elliott Wave, dia cuba untuk trade setiap lekuk. Tak jadi juga dia trade. Faham? Ramai buat Elliott Wave, dia cuba untuk trade setiap lekuk. Ni 4, ni masuk. Sini 1, dia jadi 2. 2 kita short. Tu yang jadi masalah. Ramai orang buat Elliott Wave, dia cuba untuk trade setiap lekuk. Saya jamin gagal. Saya janji anda akan gagal kalau anda buat benda tu.
Sebab Elliott wave ni tak ada apa-apa pun. Dia cuma signboard. Dia bagus bila benda tu dah jadi. Paling susah nak buat Elliott wave adalah bila anda buat Elliott wave macam ini. Ini nak ke mana? Ni susah buat Elliott wave. Bila anda buat untuk nak ke depan, ke mana? Itu susah. Kalau setakat melukis Elliott wave, senang je. Ya. Nak tahu sebelah kanan ni, the right side tu, yang sebelah kanan ni, kita nak buat apa kat sini? Boleh tak aku nak masuk? Bab itu yang susah. Kalau setakat lukis sebelah kiri ni, anda bagi je mana-mana cat, saya boleh lukis dia bila-bila. Yang nak tahu sebelah ni yang payah. Itu yang tak dapat guna Elliott wave. Kalau ada cuma guna Elliott wave kat sini, habis. Hancur. Tapi kita kena cover dululah Elliott wave. Jadi motif wave dia ada hubungan kait dia untuk setiap pergerakan ini, Aryan. Yang pertama, ini ada dalam nota, anda boleh tengok dalam nota. Okey, yang pertama, wave 1 dibentuk oleh 5 wave juga. Tak apa. Nanti lepas ni kita cerita. Bila kita cerita extension. Yang satu ni, kepada wave 2, kebiasaannya wave 2, kalau kita ambil Fibonacci retracement 1 dan 2, kebiasaannya lazim tapi tak semestinya wave 2 melangkaui 50%. Melangkaui 50%. Ini adalah nota. Okey. Ini adalah untuk wave 2. Jadi untuk nak kira dia macam ni. Ada tak nota ni? Ataupun saya dah buang. Tak apalah, kita ambil satu cat kosong lah. Kita ambil cat mana? Okeylah, cat inilah. Kita ambil satu yang kosong. Okey. Okey. Bila kita ada wave 1, jadi kepada wave 2, anda ambil Fibonacci retracement, tarik dari kiri ke kanan. Tarik Fibonacci retracement dari atas ke bawah dengan bawah ke atas. Ini kalau kita jangka dia, kalau anda jangka ini ke atas. Kalau anda jangka dari ke atas, dari bawah ke atas, baru dapat Fibo retracement. Pian? Kan? Ini kalau kita jangka pergerakan dia ke atas. Pergerakan ni ke atas. Dan anda tarik Fibo dari kiri ke kanan, bawah ke atas. Kan? Mana dapat anda tarik, kalau kita jangka ini ke ni, mana dapat anda tarik Fibo dari sini ke bawah? Mana dapat? Pelik jadi. Okey? Jadi Fibo dia adalah kiri ke kanan. Asalkan kiri ke kanan. Asalkan anda tak buat kanan ke kiri. Itu untuk teknik saya tak tahu. Tapi untuk asas kepada Fibonacci kiri ke kanan. Jadi kalau kita jangkakan ini 1 ke 2. Jadi 2 dia biasanya adalah dalam range ini. Ini adalah untuk wave 2.
618 sehingga 85.4. Ini wave 1 dan wave 2. Okey, ini adalah untuk 1. Ini wave 1. Ini wave 2. Lazimnya. Okey, lazimnya. Okey. Itu wave 1, wave 2. Tak ada, dia simple. Tak ada benda pelik-pelik untuk wave 1 dan wave 2. Wave 1 dan wave 2 ni kalau kita ambil Fibo retracement 1 kepada 2. Okey. Jadi wave 2 ni biasanya adalah dalam kawasan ini. 1 dan 2. Ni wave 2. Kanan ke kiri tu teknik. Itu teknik. Itu teknik. Kalau kanan ke kiri itu teknik. Itu bukannya cara asal guna Fibo. Mungkin ada orang dah jumpa kaedah untuk guna dalam teknik. Itu teknik. Itu saya tak dapat nak komen. Tapi kalau ikut cara asas adalah kiri ke kanan. Itu ni. Okey. Ada banyak teknik. Mesti dari kecil ke besar. Yes. Itu sebabnya. Okey. Faham? Ada soalan untuk wave 1 dan wave 2. Kita ceritakan sifat dia. Kalau anda dalam kita ambil cerita psikologi. Elliott wave ni sebenarnya cerita psikologi. Bila kita ada wave 1 tengah berlaku, kita tak tahu tau. Kita mungkin ada market tengah jatuh dan trend mula berubah dan ini melakukan wave 1. Melakukan wave 1. Pada waktu ini, news semua tak cantik. Waktu ni COVID-19. COVID-19 cerita dia. Waktu ini naik, COVID-19. Waktu wave 1 ni berlaku, news masih tak bagus. Kita ada orang betul ke dah naik ni? Kan? Yang beli ni pun, dia pun rasa, ya ke? Betul ke? News tu tak bagus. Dan apa yang berlaku adalah apabila yang pembeli ataupun buyer yang pertama ni, dia orang mula keluar daripada market. Sebab dia orang membeli pada diskaun kan. Membeli pada diskaun. Dan bila dia orang keluar, itu menyebabkan wave 2 berlaku perubahan yang besar. Sebab tak clear. Ni waktu ni news bagus, orang nak masuk betul ke dah bagus ni. Itulah sifat wave 1. Wave 2, sharp correction. Biasanya correction yang besar. Biasa. Tak semestinya, tapi kebiasaannya. Sebab itu, Fibo dia lebih daripada 50%. Itu sifat dia. Compare dengan global berbeza. Okey. Tapi ada teknik Pian, memang ada teknik. Saya tak nafikan. Betul. Dalam teknik. Saya pun ada teknik menarik Fibo dari kanan ke kiri. Itu teknik, tapi dalam asas kiri ke kanan. Itu asas. Sebab anda kena fikir Fibo tu apa. Kalau retracement kita tarik, kenapa kita tarik dari kiri ke kanan. Tapi ada teknik memang digunakan kanan ke kiri. Jadi itu mungkin teknik lah. Adakah dia salah? Tak. Kepada teknik dia nampak benda berulang kepada teknik tu. Itu saya dapat kata. Saya pun ada teknik di mana tarik Fibo kanan ke kiri. Okey. Sifat W1, sifat W2 boleh? Next, kita tengok wave 3 dalam motif. Beza saya dengan ramai pengamal Elliott wave lain, bila kita lihat wave 3 dalam motif, saya tambah kat sini. Okey. Wave 3 kena sampai 1618. Fibo extension. Off wave 1 dan 2. Maksudnya, kalau kita jangka ini wave 3 motif,
Kalau kita jangka ini wave 3 motif, anda tarik Fibo extension, wave 3 ni kena sampai 1618 kali. Maksudnya panjang ini tadi 1 tambah 61.8 kali. Baru dapat panjang wave 3 ni. Yes. Ada orang yang guna, kita gunakan, tak dapat nak katakan, oh dia tarik kanan ke kiri, dia salah. Tak, itu cuma sistem. Jadi tak dapat nak katakan salah. Dia buat duit, kita nak kata salah macam mana? Okey. Jadi wave 3, kalau kita katakan wave 3, kalau ini adalah motif, anda tarik Fibo extension 1/2, di mana wave 3, okey. Mana pula dia pergi? Wave 3 wave 3 daily. Okey. Wave 3 kena sampai 1618. Okey? Jadi kita tarik wave 1, wave 2, wave 3. Kalau kita katakan dia motif, dia kena sampai 1618 Fibo extension. Dia boleh pergi jauh-jauh lagi, 2, 2618, 3236, 4236 dan ke atas-atas lagi. Tapi kalau kita katakan ini motif, wave 3 kena sampai 1618. Itu adalah untuk wave 3. Dan wave 3 tak boleh paling pendek. Okey, di mana kalau ikut cerita market, psikologi market, news market, waktu ni tak confirm betul ke dah okey. Jatuh, alah tak okey lagi, orang dah keluar. Yang 3 ni, semua okey, bagus, news semua bagus. Betul-betul COVID-19, dah semua bagus. Anda semua dah bagus lah. Itu wave 3. Okey, itu cerita market. Okey, next. Nak tahu wave 4. Ni Aryan punya soalan tadi kan. Wave 4. Ni semua dalam nota, ambil dalam nota. Jadi dalam itu tadi adalah wave 3. Wave 3, 1618, 2, 2618, 3236 dan seterusnya. Untuk wave 1 dan 2 Fibo extension. Okey, wave 4 ni yang biasanya anda nampak market sideways. Ni biasanya, di mana wave 4 biasanya adalah masanya untuk player besar profit taking, ambil profit. Ni masanya. Ada ingat kata kunci tu, profit taking, sebab itu ada kena-mena dengan US dollar. Kalau anda nampak dekat indeks buat wave 4, kalau anda nampak indeks buat wave 4, ini masanya biasanya anda akan nampak apa tau? US dollar kuat. Bukan yen kuat. US dollar kuat pada waktu tu. Okey. Pembetulan untuk wave 4 lazimnya berlaku di antara ni untuk kira wave 4. Cara nak kira dia, wave 4 ni, anda tarik Fibo retracement 2/3, di mana untuk wave 4 kebiasaannya, dia sikit saja, tak sampai 50%, dan dia berada di antara 14.6 sehingga 50. Kalau kita katakan dia motif, saya kalau wave 4 lebih 50%, ini adalah apa yang saya guna pakai. Pemadam pun. Okey. Jadi kalau kita katakan dia sebagai wave 4, dia tak boleh melangkaui 50%. Selain daripada dia tak boleh melangkaui wave 1,
Kalau kita katakan dia wave 4 tak boleh melangkaui 50%. Fibo retracement. Berapa jam ni? Fibo retracement ni. Fibo retracement, tarik daripada 2 sampai 3. Wave 4 tak boleh. Itu cara tarik fibo dia. Ramai ingat tarik daripada bawah ni. Tak. 2 kepada 3. Wave 4, dia tak boleh turun 50%. Kalau dia motif. Saya ada yang lebih dalam sikit untuk saya guna kira wave 4. Okey. Ada 2 rule yang saya tak pakai. Rule pertama adalah alternation. Alternation ni, kalau wave 1 dalam, wave 2 shallow. Kalau wave 2 shallow, wave 4 dalam. Saya tak pakai benda tu. Kalau ini dalam, saya alihkan 1 ke atas, itu wave 2. Habis. Saya tak pakai rule of alternation. Miro. Tak. Saya cuba pakai benda tu, pernah pakai. Bot virtual learn. Lagi selesa pakai benda ni. Tahu. Selesa pakai yang ni. Dah berapa tahun pakai yang ni. Dah selesa pakai yang ni. Pian. Hantar dekat Discord. Nanti saya try. Mirocom. Sekejap tengok. Saya letak kat sini. Ni lain. Mirocom. Miro.com. Jangan dia keluar benda lain dah. Okey, nanti saya tengok. Thank you. Okey, ini adalah untuk wave 4. Okey. Saya spesifik sikit. Yang pertama adalah untuk motif wave 4 tak boleh lebih 50%. Kalau dia lebih 50%, itu benda lain. Dan either dia adalah wave 1 dan itu wave 2. Itu maksudnya saya takkan katakan wave 4. Kalau kita jangka ini wave 3. Wave 4 dalam wave 3, sebab wave 3 kena motif. Wave 1 tak perlu motif, wave 5 tak perlu motif. Ini satu lagi yang ramai yang buat elite wave, dia main pakai hentak. Wave 3 kena motif. Kita ada leading diagonal, kita ada ending diagonal. Dalam wave 3 tak ada diagonal. Wave 3 cuma ada motif. Jadi wave 3 kena ikut syarat-syarat motif ini. Kena ikut syarat-syarat motif ini. Yang paling utama adalah 3 ni. Saya fine tune dia dengan benda ni. Wave 3, 1618. Wave 4 tak boleh lebih 50%. Dan satu lagi, iaitu nombor 6. Wave 5 kena ada divergence. Wave 5 akan membentuk volume yang lebih rendah dan pergerakan dia, kalau price buat higher high, oscillator dia tak buat higher high. Itu satu lagi. 3 dalam 3 kena motif. 3 dalam 3 kena motif. Maksudnya wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu kita banyak kali ulang kali. 3 dalam 3 kena motif. Dia tak boleh diagonal. Asal 3 je tak boleh diagonal. Asal ada nampak 3 je. Ada nampak 3 je tak boleh. 3 dalam ni pun dia kena motif. Maksudnya kat sini dia boleh wave 4 masuk kepala wave 1. Yang kecil dalam ni. Dia kecil dalam ni kena diagonal. Kena motif. Satu chart saya. Nak tengok kalau saya lukis. Wave 3 ni. Sini dapat wave 3. Tengok. 3. Sekejap kita cari. Nampak? 3 saya semua macam ni. 3 saya tak ada overlap. 3 tak ada overlap. 3 tak ada overlap. Cari benda lain lah. Cari yang susah sikit. 3. Ni 3. Sebabnya saya akan kira yang dalam dia. Yang dalam dia. Ni 1. Ni 2. 3. 4.
5. Jadi saya tak nak yang 4 dia overlap 1. Faham tak? Yang 3 dia kena motif. Jadi saya tak nak yang ini, kalau dia overlap kepada sini, itu bukan wave 3. Pegang yang itu. Kalau anda pegang yang itu, anda lukisan anda tak lari. Nampak? Wave 3 kita well defined. Sebab dia motif. Wave 3 well defined. Wave 3 well defined. 1, 2, 3, 4 tak overlap 1. Ini boleh habis wave 3. Boleh tak 3 kita kat bawah ni? Boleh? Tak langgar? Elliott wave ni anda boleh buat apa-apa je. Wave 3 tak boleh. Itu syarat dia. Wave 3 tak boleh lain daripada motif. Dia boleh kalau semua struktur tu merupakan 3, 3, 3, 3. Tu lain cerita lah. Tapi macam ni tengok. Wave 3. Kalau dia nampak ini nampak tak dia pergi dia overlap kat sini. Saya kena tengok. Sini dapat tak saya lukis segitiga? Nampak? Ini 3. 1, 2, 3, 4. Kalau kita katakan 4 kita kat sini, kan dia overlap. Jadi saya tengok, dapat tak saya lukis dia sebagai segitiga? Kalau saya dapat lukis segitiga, 4 kita kat sini dia tak overlap. Faham? Ini adalah, kalau kita nak tengok kecil lah. Ini adalah triangle. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nak pergi kecil-kecil lah. Kalau nak pergi kecil-kecil macam tu lah. Kalau saya tak dapat lukis triangle, then itu tak dapat jadi wave 3. Ya, saya kena habiskan 3 saya macam ni. 4, 5 dan ini 3. Faham? Tapi ramai orang lukis main tam ke. Tengok pun senyum je. Aduh. Tak dapat. Wave 3 tak boleh. Wave 3 kena motif. Tengok. 3 dia. Kita dapat lukis 5 wave dalam. Yang juga membentuk motif. 3. Dia tak overlap. 1, 2 tak overlap. 1, 4 tak overlap. Semua tu kena buat macam tu. 1, 2 tak overlap. Kalau wave 3. Nampak? Pegang wave 3 tak boleh overlap. Anda tak sesat. Okey, ini adalah untuk wave 3, wave 4, wave 5. Wave 5 kena ada divergence. Itu bukan syarat, tapi itu adalah filter yang saya guna pakai. Itu adalah filter yang saya guna. Kalau anda nampak ada wave 5 tak ada divergence, itu bahaya. Itu bahaya. Itu mungkin menandakan dia pergi lagi ataupun apa. Contoh, kita ambil wave 5. Mana-mana lah. Mana-mana yang anda nampak wave 5. Saya guna ini. Saya guna 13. Kenapa? Sebab 13 tu nombor itu je. 13 nombor Fibo. Itu je. Bukan ada sebab lain. Wave 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kena ada divergence. Wave 5, 5A kena ada divergence. Yang mana? Yang tadi tu. Dollar index tadi. Dollar index tadi. Yang mana tadi yang triangle tadi? Yang mana triangle tadi? Saya tak ingat yang mana dah, Yan. Dia syarat dia wave 4 dengan wave 1 tak boleh bertindih. Kalau kita tak dapat lukis triangle kat situ, saya terpaksa ubah lukisan saya ke belakang supaya 4 tak overlap dengan 1.
Syarat dia untuk kita jadikan wave 3. Jangan pandang remeh yang wave 3 tu. Itu yang boleh menentukan lukisan anda betul atau tak. Ya. Kalau suruh saya cek lukisan betul ke tak, benda pertama saya cek wave 3. Ya. Wave 3. Itu benda pertama saya. Euro AUD. Euro AUD. Yang ni Yang ni tadi kan. Okey. Kalau kita kata ini 4, ini bertindih dan ini 3, tak dapat. Ini tak dapat. Okey. Jadi cara dia untuk lukis benda tu adalah kita katakan ini 3. Ini 3 macam ni. Sebab tu anda nampak kadang-kadang lukisan saya macam ni. Dan kita akan katakan ini wave 4. Ataupun sini wave 4 lah. Kalau kita tak dapat lukis triangle. Ya. Sini okey. Untuk 3 dan 4 sebab ini bukan wave 3. Kalau ini bukan wave 3. Kalau sebaiknya, apa yang saya cuba buat adalah setiap kali kita nak katakan ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, saya akan cuba untuk lukis motif. Ini bukan wave 3. Ini tak apa. Ini boleh. Dia bertindih. Tapi untuk yang dalam ni wave 3 tak boleh. Kalau di dalam ni tak boleh. Jadi dia kena kat sini. So ini wave 3. Maksud saya yang ni tadi 1 dan 2. Kalau 4 ni kat sini. Itu boleh. Kalau kita terpaksa tandakan tadi. Macam tu. Sebab itu bukan wave 3 hujung. Yang besar dia bukan wave 3. Okey. Wave 5. Wave 5 setiap tu kena divergence. Nampak? Semua chart saya semua ikut. Saya akan ikut benda tu. Wave 5 divergence. Kenapa 2 ni jatuh kat bawah ni? Okey, 2. Wave 5 divergence. Wave 5 divergence. Okey. Itu detail. Bila lukis saya akan letakkan, bila saya update chart, saya akan letakkan RSI. Sama-sama. Saya akan letakkan RSI. Itu adalah untuk wave 5. Wave 5. Mana kita? Okey. Itu adalah wave 5. Jadi wave 5, dia 3 cara. 3 cara untuk kira panjang wave 5. Yang pertama, wave 5 adalah sama panjang dengan wave 1. Jadi anda ambil panjang wave 1, wave 5 dijangka akan habis sama dengan wave 1. Itu kaedah pertama. Kaedah kedua adalah wave 5 kita ambil Fibo retracement. Fibo retracement, tapi kali ini terbalik. Ni Fibo retracement. Kalau kita jangka wave 5, anda tarik Fibo retracement, sama juga kiri ke kanan. Dan wave 5 ni habis di antara 1236 ke 1618. Kalau kaedah ini. Wave 5 kita tak tahu kat hujung mana tau. Dia ada 3 cara kira. Yang pertama, wave 5 sama panjang dengan wave 1. Yang kedua, Fibo retracement. Kalau dia tengah jadi macam ni, kita tak tahu. Okey. Kaedah ketiga adalah wave 5 ni kita ambil Fibo extension daripada permulaan kepada wave 3 dan kepada wave 4. Okey. Mana pula wave 5 ni? Okey, tak kisahlah. Okey. Dan kebiasaannya, wave 5 akan berakhir 0.618. Ini semua dalam nota. Saya tunjukkan macam mana cara tarik Fibo saja. Tarik daripada bawah ni kepada 3, 4.
Wave 5 berakhir 0.618. Itu kaedah ketiga. 3 cara untuk nak kira kad mana tadi? Kad mana wave 5 berakhir. Kaedah pertama sama panjang dengan wave 1. Kaedah kedua Fibonacci retracement di mana wave 5 berakhir dalam kawasan ini. Dan kaedah ketiga kita tarik Fibo daripada bawah ni. Wave 5 berakhir 61.8. Itu 3 cara. Aryan, boleh Yan? 3 cara untuk kita kaitkan Fibonacci dan Elliott wave. Tapi tahu benda-benda ni pun belum tentu anda boleh mengetahui Elliott wave. Trading Elliott wave tak sama. Tak sama. Lepas ni Okey. Yang kedua adalah kepada ni bab ni yang susah sikit, iaitu motif dengan lanjutan ataupun extension. Basically, apa yang dimaksudkan dengan motif dengan lanjutan ni adalah benda ni. Bila anda ada satu 5 wave, tak kisahlah macam mana, ini sebenarnya adalah satu lekuk dalam time frame yang lebih besar. Ini pula satu lekuk dalam time frame yang lebih besar kan. Lepas tu dia naik balik. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Cerita dia, yang ini, kalau kita katakan ini 3 dan ini 4, nampak tak chart dia tak sama? Fokus kanan. Kalau dia macam ni ada incomplete sequence, dia naik ke turun kali? Kali. Kalau sini ada incomplete sequence, ini naik ke turun kali? Kalau ini, kalau kita nak fokus, ini ada incomplete sequence, anda jangka naik ke turun? Kali. Kalau ini ada incomplete sequence, jadi kita jangka dia naik kan? Kalau kita ini tak sampai 100%. Itu knowing the right side. Kita ada trend low, high, higher low, higher high yang tak lengkap lagi. Jadi kita jangka ini ke atas. Ini right side. Right side macam kita nampak untuk yen pair dekat daily. Dia nak trading dia Elliott incomplete sequence, momentum sequence. Jadi the right side of the market adalah benda-benda tu. Iaitu benda ni. Itulah market dynamic. Itulah market dynamic. Alamak, saya kena ni balik. Saya lukis balik lah. Okey. Balik ke cerita ni tadi Motif with extension. Motif with extension adalah apabila anda nampak benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Lepas tu dia naik balik 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kalau kita katakan ni dia breakout. Dia breakout atau tak breakout pun tak apa, tak kisah. Kalau anda katakan ini adalah 1, ini adalah 2. Kalau anda katakan ini 1 dan 2, adakah 3 dia pendek macam ni tak? Ada 3 dia dapat tak? Boleh dia pendek macam ni. Tapi kalau anda tengah trade, anda tengah fokus, anda tak jangka 3 dia pendek ni. Jadi dalam Elliott wave ada something yang disebut sebagai fractals. Itu adalah core kepada Elliott wave. Di mana sebenarnya yang ini adalah sama dengan yang ini. Okey. Sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sinilah yang kita extend. Di mana sini adalah 1, sini adalah 2 dan kita panjangkan dia lagi. Kita panjangkan dia lagi. Itu yang kita maksudnya dalam extend. Tapi dalam pengertian Elliott wave, extension ni maksudnya kita ada anak lagi fractal di dalam tu.
Belasah orang dua lah. Ada anak dia lagi dalam tu. Jadi di sinilah anda pegang benda-benda ni. Bila dia ada incomplete sequence, ni kita cepat sikit lah. Kita dah jam berapa ni? Lagi 6 minit. Dan anda dapati breakout, anda akan turunkan dia punya, ini tak jadi 3 hijau tadi. Itu tak dapat jadi 3 hijau. Tak. Kita akan turunkan dia kepada satu fraktal bawah dia. Faham? Kalau kat sini, ni 5 kan? Ni 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu dia turun. 1, 2, 3. Lepas tu dia naik balik. Dia naik balik. Dia naik balik, dia buat high pula. Tapi kecil lagi. Anda akan terus extend. Ini dipanggil sebagai nesting. Market tengah nest. 1, 2, 1, 2, 1, 2, naik je. Lebihkan 10 minit. Tak dapat. Kita akan naik. Macam mana kita nak tahu benda ni berlaku? Nesting ni berlaku. Cara dia tengok RSI. Cara dia tengok RSI. Contohnya, anda tengok kepada dollar index. Anda tengok dollar euro US dollar. Ni okey. Ini kita kata, okey, ni breakout kan. Anda nak tengok breakout dan dia pada masa yang sama RSI dia juga membuat low, memadamkan belakang ni punya divergence. Faham tak? Sini kita ada divergence, kan? Sini kita ada divergence kecil kan, divergence. Sini buat low, dia tak jadi divergence. Pada waktu tu kita tahu ini adalah breakout 5 wave. New high ataupun new low. Jadi kita boleh ada keyakinan bahawa itu adalah nesting. Okey? Ini adalah untuk nest. Nesting tu maksudnya dia extend. Yang ada nampak market gerak kan. Macam ni je. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tu dia. Ada. Jadi untuk elakkan benda tu, kita cuma trade bila yang dia nest ni ataupun dia breakout ni, bila nest dia nampak. Dan dia berakhir dengan divergence. Ini bilanya ini tak jadi nesting dan ini naik ke atas. Kalau kita nak katakan ini naik ke atas, itu berlaku sebagai flat. Kalau ini flat, itu flat. Kalau kita naik, ini adalah satu, A, B dan C. Jadi B itu kena 3 kan. Jadi untuk elakkan kita terperangkap dengan flat, anda nak tengok ini 5. Jadi macam mana kita nak tengok ini 5? Dia ada divergence. Itu cara dia. 100% tak ada benda 100%. Boleh tak dia naik 5 wave kat sini? Boleh. Boleh tak jadi flat? Boleh. Tapi kita cuba tingkatkan kita punya probability. Kita lihat ini 5 wave, confirm dia dengan benda ni. Dengan divergence. Okey? Itu adalah untuk nesting. Itu adalah untuk extension. Di mana jumlah, kalau kita katakan motif, satu structure dia 5 wave. Kalau kita katakan dia extension, structure dia adalah 9, 13, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Tambah 4, tambah 4, tambah 4. Maksudnya jumlah lekuk dia, kalau kita kira lekuk dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu tak dapat habis kat situ. Kita akan tunggu 8, 9. Then baru dia nak turun bawah.
Tak pening dengan flat. Yes, yes. Sebab itu ada tengok divergence tu. Kalau tak, kalau ramai terperangkap dengan apa flat disebabkan tak tengok divergence. Exactly, Pian. 2 minit lagi cakap Bang Rosdi. Ya, jadi jumlah lekuk dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah nest. Ini adalah extension. Okey. Tahu benda ni semua belum lagi anda boleh trade. Ni cerita dia. Apa dimaksudkan dengan trend? Apa dimaksudkan dengan trend adalah apabila kita ada satu structure tadi 5 wave ataupun 9 wave ataupun 13 wave. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dengan korektif. Itu satu cycle. Satu cycle price belum lagi trend. Anda trade bila terdapat 2 cycle. Bila terdapat cycle baru terbentuk yang tak lengkap. Ni cara dia. Itulah incomplete sequence. Itu incomplete sequence. Faham tak apa incomplete sequence? Ini satu cycle. Ini satu cycle price. Belum trend. Sebab kita baru ada low, high, higher low. Dan higher high. Jadi untuk kita nak katakan trend, bila anda ambil Fibo extension, dan kita jangkakan ini akan buat yang lagi kecil. Faham? Okey, okey. Thank you, Yan. Ya. Sebab itu, tak cukup anda tahu elliott wave. Anda kena tahu pasal benda ni, iaitu RBS SBR asal tadi. Ini caranya anda nak trade elliott wave. Di mana anda tunggu yang ini. Sebab apa? Kalau ini 1, sini 2, sini 1, sini 2 dalam time frame kecil, 3 kat sini kena apa? 3 kat situ kena apa? 3 kat situ kena motif. Kena trend. Sebab itu kita cuma trade bila trend berlaku dan kita jangkakan wave 3. Bukan semua lekuk ni anda trade. Itu dia. Itulah incomplete sequence. Nampak tak macam mana kita come up with satu setup untuk kita trade elliott wave. Bukannya semua lekuk anda trade. Ini wave 4 kita boleh trade. Ini wave 1. Ini 1.5. Ini 1 suku. Boleh trade. Tak dapat. Korang faham? Extension tadi kali. 1, 2. 1, 2. Lepas tu yang lagi kecil, dia break out 1, 2, 3, 4, 5. Kan? Ini sama dengan 1 kat sini. Jadi ini adalah 1, 2 yang lagi kecil. Cuma trade bila ada trend. Kalau ini belum break, ini tak ada trend. Itu tak ada trend. Ini trend dalam structure ini. Structure ini punya trend. Meneruskan dan dia tak lengkap lagi 100%. 100%. Inilah dia. RBS SBR. Di mana saya kira RBS SBR dia, apabila dia breakout ini adalah resistance. Saya tak ambil dia sebagai support. Saya gunakan Fibonacci. Faham? Saya ambil bukannya yang SB. Berapa kali yang anda trade nampak dia break macam ni kan? Oh, dia akan retest ngam-ngam kat situ. Bagi tahu kat saya berapa kali yang dia ngam-ngam. Banyaknya dia terus terjun macam ni adalah. Kan? Betul tak apa saya kata? Oh, cantik ni. Ni RBS SBR. Pup, dia naik sikit ni, dia turun terus. Itu banyak jadi kan? Kenapa? Complete. Anda tengok benda ni berlaku dia 100%. Rupanya ini correction. Ni. Sebab itu trade bila ada trend sahaja. Bila ada baru minggu ni. Sebab itu kena tengok trend. Kena tengok trend. Okey? Inilah dia. Kena tengok trend.
Itulah incomplete sequence. Anda cuma trade nombor 1 bila ada trend, nombor 2 dia incomplete. Sebab itu semua tu ada dalam ni. Trade cuma bila kita mengikut trend, dia kena ada momentum sequence ataupun structure tidak lengkap. Dia kena ada benda tu. Kalau tak ada benda tu, anda tak trade. Anda ceritalah apa structure dia, saya tak peduli. Saya akan tengok ada ke tak incomplete ataupun momentum sequence. Then baru trade. Kalau tak ada, tak. Ingat tak yang kita duk tarik-tarik Fibo tu? Tarik Fibo dekat S&P 500. Kita katakan, oh ini dah complete dalam equal leg, kita tak trade. Itulah benda dia. Kita jangka dia buat correction. Kalau dia lepas 168, dia ada momentum. Kalau dia tak sampai equal leg lagi, dia ada nak pergi lagi lah. Kita tunggu pullback. Itulah benda yang kita duk tengok. Itu yang benda saya duk ulang hari-hari kan. 1, 2 kan. Kita duk nak tengok adakah dia akan ni sampai 168, 4 ni kita boleh trade. Ada momentum. Kalau dia dalam equal leg, kita tak trade. Sebab itu decision point. Buyer seller tak tahu nak siapa menang, buyer ke seller. Tunggu dulu. Buyer menang 118 dalam satu structure, then ada momentum, kita trade wave 4. Kalau dalam 4 structure, 5 kita akan expect retracement yang besar. Itu je. Okey. Kita sambung kepada besok. Kita dah ambil 5 minit masa Zatul. Kita bincangkan mengenai diagonal dan juga korektif pada esok hari. Sehingga itu jumpa lagi pada jam 5 sehingga jam 6 petang nanti. Dan jangan lupa, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Buat benda ulang-ulang je. Itu je saya buat hari-hari. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.